Mungkin orang akan berkata, kita dah terlalu ketagih dengan dosa itu, tak boleh nak mengelak. Macam mana saya nak bertaubat dengan perbuatan dosa yang saya ketagih? Dan taubat ini langkah pertama untuk seseorang itu menuju kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah. Taubat ini bukan hanya untuk orang yang berdosa, tapi untuk orang yang berbuat taat pun juga diperintahkan untuk bertaubat. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana orang yang bertaubat kepada Allah tidak selalunya karena dosa. Tapi taubat itu kadang-kadang karena orang itu tidak merasa sempurna dalam beribadah kepada Allah, dia pun bertaubat karena tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah. Itu taubatnya para anbiya, taubatnya para aulia, taubatnya para malaikah, bertaubat kepada Allah, ya. Bertaubatnya mereka karena merasa belum cukup beribadah kepada Allah. Pada masa yang sama, taubat itu menjadi wasilah untuk menghapus dosa kepada orang-orang yang berdosa, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Sayyidina Ma'ruf Al-Karkhi lalu di sebuah tepi pantai. Di sana ada orang sedang naik perahu di tengah-tengah laut sambil minum arak. Mereka pun berteriak-teriak keseronokan karena sedang mabuk di tengah-tengah laut. Ketawa terbahak-bahak dengan minum arak. Maka kata muridnya Ma'ruf Al-Karkhi, wahai Tuan Guru, doalah kepada Allah supaya itu perahu terbalik dan mereka itu tenggelam. Maka Ma'ruf Al-Karkhi mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, seperti mana engkau bagi mereka happy di dunia, bagi mereka happy di akhirat. Kata anak muridnya, Syekh, kami minta kepada engkau supaya engkau doakan mereka binasa, tenggelam. Katanya, aku doakan kepada mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dan mereka bertaubat seperti mana mereka gembira dengan dosanya sekarang, diberi taubat oleh Allah sehingga dia gembira dengan taubatnya di akhirat. Itu lelaki-lelaki yang sedang mabuk pergi ke tepi pantai, jumpa dengan Ma'ruf Al-Karkhi, katanya, aku taubat kepada Allah, aku insaf, aku kembali dan aku belajar menjadi orang yang baik. Jangan sekali-kali memandang kepada orang yang bermaksiat dia adalah lebih rendah daripada Anda. Dan jangan sekali-kali memandang taat yang kita lakukan adalah lebih baik daripada orang yang lain. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu, kata Nabi. Orang yang bertaubat daripada dosa seakan-akan dia tak ada dosanya. Hanya dalam bertaubat itu ada syarat. Yang pertama, an-nadam, menyesal. An-nadamu taubatun, menyesal itu taubat. Tak ada taubat tanpa penyesalan. Baginda Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya, yakni Allah maksudnya, akan berada di hati orang yang hatinya lembut menyesal karena perbuatannya dan ingin kembali kepada saya, jadi ingin bertaubat. Aku di situ. Nak tahu di mana Allah itu dekat dengan seseorang ketika orang itu ingin bertaubat kepada Allah. Oleh hal dikatakan dalam kata-kata apa namanya, rubba ma'siyatin awrathat inkisaran khairun min ibadatin awrathat istikbara. Kadang-kadang maksiat seseorang yang menghasilkan keinsafan itu lebih baik daripada perbuatan ibadah seseorang yang melahirkan kesombongan dengan ibadahnya tadi. Sehingga orang bermaksiat karena insafnya lebih baik daripada orang yang beribadah tetapi takabur. Fahim dong?
Hadza berkenaan dengan yang pertama syarat taubat. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua al-igla' 'anil ma'siyah. Ingin bertaubat saat ini juga tinggalkan tu maksiat. Tak boleh ingin bertaubat hari ini, dosa yang aku nak buat tu esok aku nak buat. Nah, hari ini taubat, hari ini kena tinggalkan. Yang ketiga adalah al-azam. Azam untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama. Mungkin orang akan berkata, kita dah terlalu ketagih dengan dosa itu. Tak boleh nak mengelak. Macam mana saya nak bertaubat dengan perbuatan dosa yang saya ketagih? Teruslah bertaubat, walaupun dalam sehari sekian kali tergelincir melakukan itu dosa, tanpa menjadikan tergelincirnya dosa itu sebagai excuse untuk terus berbuat dosa dan terus bertaubat. Tidak. Tetaplah berazam untuk berhenti daripada perbuatan walaupun dia ketagih. Tetap azam untuk berhenti walaupun sekian banyak dia tergelincir melakukan perbuatan dosa yang sama. Jangan sampai, yang pertama, jangan putus asa untuk bertaubat dan sungguh-sungguh untuk berhenti daripada perbuatan dosa itu. Yang kedua, jangan sekali mengikut kepada syaitan. Untuk apa kamu bertaubat? Kamu taubat nanti buat dosa. Kamu taubat, kamu buat dosa. Dengan begitu, kamu mempermainkan Tuhan. Mempermainkan Tuhan, dosa lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Baik, kamu jangan taubat. Syaitan kata macam tu. Kalau ikut sekilas pandang, betul juga. Tak ada kata syaitan betul. Hatta dia dah guna nama Allah bersumpah untuk tipu Nabi Adam. Akhirnya penipu juga. Jangan sekali-kali membuka ruang putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Jangan sekali-kali menghentikan bertaubat karena tipu muslihat daripada syaitan. Terus bertaubat, azam untuk berhenti. Walaupun sekian banyak tergelincir melakukan dosa, bertaubatlah sekian banyak kali dengan bersungguh-sungguh. Bergantung kesungguhan untuk bertaubat, pasti Allah akan tolong. Bagaimana tidak? Orang nak baik, orang nak berbuat insaf, orang nak berbuat taat, lalu tak ditolong oleh Allah. Yang suruh kita berbuat baik kan Dia. Yang menjanjikan untuk tolong kita berbuat baik kan Dia. Dia yang suruh, takkan Dia tak tolong? Pasti ditolong, kecuali kalau syaitan tipu kepada kita. Jadi tetap bertaubat, berazam, walaupun sekian kali tergelincir, tetap bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, bila dosa itu terkait dengan orang lain, kembalikanlah hak orang itu, atau meminta halal, atau meminta maaf. Barulah akan lengkap syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.